bukan saja menjadi pelengkap kepada sesebuah upacara tradisi di negeri Sabah, malah alat muzik tradisional ini telah sebati dalam kehidupan sebahagian besar komuniti pelbagai etniknya seperti Kadazan, Rungus, Bajau dan Murut. Gong biasanya dimainkan sewaktu majlis keramaian seperti hari perkahwinan, pesta menuai dan menyambut kehadiran tetamu kehormat. Alat muzik tradisional ini merupakan satu instrumen yang mampu menghasilkan muzik berdasarkan irama dan melodi yang dicipta sendiri oleh pemain yang mahir dan diturunkan dari generasi ke generasi. Satu ketika dahulu, gong menjadi lambang status tertinggi kepada pemiliknya hingga alat muzik ini diwariskan turun-temurun daripada nenek moyang sebagai harta pusaka yang sangat bernilai dan perlu dipelihara dengan baik. Rosdi James Emis Bambangan, Timbalan Presiden Pertubuhan Warisan Budaya Murut Tahul Sabah atau pewaris, merupakan seorang penggiat dan pakar budaya kaum Murut Tahul. Hari ini, Rosdi Bambangan ke rumah sahabatnya Lumbang Busaya di Kampung Ria Atas Keningau bertujuan membuat tempahan gong untuk kumpulan gong di kampungnya. Sino kaki kan saya ada suap yun. kan sayan riun da orohino lako kutum moy riun akibala aura ahong be albinal mo sino ne aki Oh sino? Ang alirang mahalan Sino nga hilang ngoko ka ang pili ngoko. hiyo kali kasalo ko no Ano po nga? sino kibupukli Kalingam. Itu kan nakailik kasi hak ko to. Onsay no, raho na to. Yaw. Kula lang ko na tapakwan mo. Anong nga ito, jual ko. Anong nga to? Anong piyang nga to sa awar na sarhin, uma, piyaw. Malapon ko nga. Bulin na kasarap. Yo. Tidak dapat dinafikan, agak sukar untuk mendapatkan tenaga mahir pembuat gong dari suku kaum Murut Tahul. Pembuat gong di daerah Nabawan ini, setakat ini hanya satu orang sahaja yang saya tahu lah, yaitu Inci Lumbang Busaya. Lumbang Busaya, satu-satunya tenaga mahir membuat gong di Keningau yang diusahakannya sejak 30 tahun lalu. Dibantu oleh ahli keluarganya, Lumbang Busaya tidak putus menerima tempahan dari masyarakat sekitarnya selain turut menyediakan perkhidmatan membaiki gong yang rosak. Boleh ke itu. Ano nga, kan larang na buat tupak mo akong itu. Kulo hindi ha. Handai pinakuan nula laing. Kepingan zinc dan tembaga merupakan antara bahan utama yang digunakan dalam pembuatan gong. Pembuatan gong boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah proses mengukur dan menanda garisan membulat dan segi empat tepat pada kepingan zinc serta memotongnya mengikut saiz yang dikehendaki. Seterusnya,
proses pembentukan plat atas gong iaitu pinapan dan daun gong atau likop dilakukan. Gong diketuk di bahagian tengah atau pusat gong, manakala bahagian sekelilingnya diketuk menggunakan tukul bagi meratakannya. Plat atas gong yang telah diratakan dicantum dengan daun gong atau bingkai gong melalui proses pengimpalan penyambungan. Langkah berikutnya ialah mencari ketepatan bunyi. Pelarasan bunyi dilakukan dengan mengetuk bahagian-bahagian tertentu gong sehingga menghasilkan nada bunyi yang dikehendaki. Inilah bahagian yang paling sukar kerana memerlukan pendengaran yang teliti untuk mencari nada yang merdu. Jadi kalau yang sumbang itu tidak ada, terkecuali hilang suara dia atau dia pecah ngansir, maka itu kalau untuk sumbang maka tergantung pada yang mengguna itulah suara gong ini. Kalau orang sudah pilih ya ngam saja, dia sesuai sama besar ini sama suara ini, dia tidak akan sumbang. Proses terakhir adalah mengecat gong supaya kelihatan cantik dan menarik. Lazimnya gong dicat dengan anti karat berwarna hitam dan bulatan tengah gong disembur warna emas. Bunyi gong setiap suku kaum di Sabah berbeza antara satu sama lain mengikut jenis dan jumlah gong yang digunakan. Bagi pendapat saya, kalau menurut tahun ini untuk satu paduan suara dia ada 3 gong saja atau 4 gong kalau menurut. Tapi kalau di tempat lain itu kan dia boleh sampai 7, sampai 9. Ya, tapi jenis gong dia itulah beda. Ada yang dinding dia itu tipis. Tapi kalau murid punya mesti mau perlu yang panjang-panjang seperti yang begini. Yang panjang-panjang, tinggi. Gong bersaiz besar biasanya mempunyai diameter bahagian atas lebih daripada 30 cm. Sementara gong bersaiz kecil pula berdiameter kurang daripada 20 cm di bahagian atasnya. Harga sesebuah gong ditentukan melalui saiz dan bahan yang digunakan. Gong yang dibuat dari tembaga lebih berkualiti dan harganya juga tinggi. Kalau berkualiti itu ikut dia punya besi. Takat yang saya bikin ini adalah dia besi sebagai plate. Tapi kalau yang berkualiti saya rasa kita mau perlu itu tembaga. Yang seperti gini bukan tidak tahan, cuma dia cepat dimakan tagar lah, kira-kira begitu. Kalau tembaga itu tagar tidak makan. Cabaran terbesar dalam melestarikan alat muzik tradisional ini adalah usaha untuk menurunkan kemahiran membuatnya kepada generasi masa kini. Saya mau datang ke sini pergi belajar, ya banyak sudah saya terima yang begitu, tapi tidak ada keputusan lah, tidak ada terima. Jadi mungkin tiada masa juga dia orang mau datang meneruskan kemauan dia orang itu. Pernah juga orang bilang sama saya, kalau saya pergi belajar sama kau 1 bulan berapa kau minta bayar? Saya susah mau menjawab yang begitu, saya bilang. Dan pernah juga saya nampak orang menangis di depan saya. Karena warisan itu dari orang tua dia, jadi dia suruh bikin, sudah pecah. Sehingga saya pukul dia bagus. Keluar mata dia, menangis. Karena dia bilang, macam saya ingat, bapak saya sudah hidup. Karena ini gong sudah ada suara sudah, dia bilang. Kalau saya tidak ada di sini, di mana dia orang mau buat gong, dia orang yang sudah pecah. Mau tidak mau dibuang lah. Jadi harapan saya kalau pulih, ya adalah satu yang peminat di sini pergi belajar. Bagi Lumbang Busaya, apa yang penting bukan jumlah wang untuk belajar, tetapi minat dan kesungguhan yang perlu diutamakan. Menyedari kritikalnya tenaga mahir dalam pembuatan gong,
Sebagai penggiat budaya tradisi, Rosdi Bambangan juga merasa bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu. Usaha-usaha yang patut kita lakukan ialah meminta ataupun menggalakkan para belia kita, terutamanya yang masih bertenaga ini, untuk mempelajari bagaimana cara membuat gong daripada orang yang pakar. Khususnya kepakaran Inci Lumbang ini kalau dapat dikekalkan oleh pihak-pihak belia yang ada sekarang. Mereka hendaklah belajar supaya budaya untuk membuat gong ini dapat dikekalkan. Rosdi Bambangan yang telah pulang ke kampungnya di Kainggalan Sapulut berkumpul bersama ahli kumpulan gong yang sedang membuat latihan. Gong yang baru ditempa di Palu menghasilkan bunyi yang merdu. Hasil tangan Limbang Busaya memang tidak mengecewakan. Kebiasaannya, set lengkap orkestra gong merangkumi 4 hingga 6 gong dan setiap gong mengeluarkan bunyi yang berbeza. Gong dalam bahasa Murut kita panggil ahung. Ahung terdiri daripada berbagai jenis lah. Ada yang kalau gong besar itu dipanggil ahung, yang kecil itu dipanggil tawak. Jadi dia ada gong tembaga, gong tembunan, dia besar juga tapi dia tepi itu pendek sikit. Hulok itu yang kecil juga tuh, besi juga. Tapi kalau yang baru ini sekarang bentuk sama, tetapi dia punya buatan macam dia ringan lah. Gong juga boleh digunakan sebagai alat komunikasi melalui variasi paluan dan penghasilan bunyi yang membawa mesej tertentu. Gong ini adalah suatu alat yang dia jadikan sebagai satu penyebaran sesuatu berita, misalnya berita duka, ada kematian. Sebelum ada peralatan komunikasi canggih seperti telefon bimbit sekarang, paluan gonglah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan berita. Sekiranya berlaku kematian, paluan gong begini. Sekiranya lelaki yang meninggal, pukulan gong seumpama begini. Yang terakhir itu yang pukulan 4 itu memberi tahu bahwa dia 4 pukulan itu berarti lelaki yang meninggal lah. Tadi macam ini sebelah sepulut kan, sepulut. Jadi kalau di pensiangan bunyi dia ada berlainan sikit. Ya, jadi biasanya kami pukul melalui melalui cara yang sama, tetapi di terakhir dia itu ada berlainan. Ya, itu pukulan yang terakhir lah. Oke, contoh kita buat kalau perempuan yang meninggal kita buat macam begini. Kalau lelaki yang meninggal, paluan gong berita kematian ini ada pantang larangnya, tidak boleh dibuat main-main. Dia akan menjadi satu masalah, misalnya kalau kita pukul-pukul sembarangan tanpa ada kematian, mengikut kepercayaan Murut, benda itu akan berlaku. Benda itu akan berlaku, betul-betul ada kematian, tapi bukan pada masa itulah. Kalau kita pukul sembarangan, keluarga-keluarga yang lain yang memang ada hubungan dengan kampung itu boleh menyaman, memanggil ke mahkamah untuk diselesaikan dan boleh dikenakan denda. Paluan gong juga bertindak sebagai penyelam nyawa sekiranya ada kebakaran dan bencana alam ataupun mencari orang yang sesat di hutan.
Kalau kebakaran dia kadang-kadang kita boleh pukul sembarangan saja tuh. Permulaan dia kita boleh pukul macam beginilah. Dia orang dengar, lepas itu tidak lama lagi itu kita pukul lagi balik. Begitu. Kalau ada 2-3 gong kan, lepas satu ganti. Begitu. Kegunaan gong ini pada masa dahulu, sebagaimana yang kita ketahui, gong ini adalah suatu alat yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya orang Murut. Gong ini digunakan satu perkawinan. Dalam masa bertunang, sesuatu pertunangan tidak dapat disahkan tanpa ada gong. Dan seterusnya sebagai hantaran beriannya. Hari ini, Rosdi dan rakan-rakannya sibuk membuat persiapan akhir untuk menyambut tetamu dari Kota Kinabalu yang berminat untuk melihat dan mendokumentasikan seni budaya Murut Tahol. Tetamu ini akan turut diraikan oleh Ketua Adat Mukim Sapulut. 2 kumpulan paluan gong telah bersedia di lokasi yang telah ditetapkan. Gong merupakan alat utama untuk menyambut tetamu bagi etnik Murut Tahol. 1 kumpulan gong akan menyambut dengan paluan gong dipanggil Tingu Rasumuku. Paluan ini untuk memberitahu orang kampung yang tetamu telah tiba. Masyarakat Murut Tahol masih mengamalkan tradisi budaya dan kesenian mereka dalam konteks menghormati dan meraihkan tetamu. Okey, paluan menyambut tetamu yang datang dengan pihak tuan rumah menyambut itu, pukulan dia sama juga itu. Dia cuma menandakan bahawa kami sudah hadir di sini, tidak lama lagi kami akan sampai dan pihak tuan rumah akan menyambut. Tetamu kemudiannya dipersembahkan dengan beberapa jenis tarian. Beberapa unit gong digabungkan sebagai ensemble muzik, lalu dipalu untuk mengiringi tarian. Angalang ialah suatu perkataan daripada bahasa Murut Tahol. Angalang bermaksud tarian, manakala alang itu menari. Sama ada tarian itu dipersembahkan secara berpasangan maupun tarian itu dipersembahkan secara beramai-ramai. Itu disebut angalang. Seni persembahan seperti tarian dan gong merupakan pegangan amalan tradisi kaum Murut Tahol. Ianya jelas terserlah semasa majlis keramaian seperti hari perkahwinan, pesta menuai dan menyambut kehadiran tetamu seperti hari ini. Alang Sinsiron ialah suatu tarian yang memperlihatkan gerakan kaki. Gerakan kaki seolah-olah nampak dia macam dia tidak akan bergerak, tetapi sebenarnya dia bergerak. Dalam bahasa Murut Sumisir, artinya dia bergerak mengiring. Pergerakan dia itu bergerak secara perlahan. Dengan tarian perempuan yang membuat persembahan itu mesti lembut. Di situlah kita melihat perempuan itu perlihatkan kelembutan tarian, budaya, dan sopan santun dia diperlihatkan dalam tarian Alang Sinsiron. Alang Ansayau ini ialah dia pukul gong sambil menari. Sama ada yang satu orang itu dia pukul gong satu orang ataupun dia sendiri yang pukul gong sambil menari. Dia tidak tentu macam mana bentuk tarian dia. Dia Ansayau ini bermaksud dia menari sahaja begitulah. Dia menari dalam keadaan yang dia bergerak tidak akan berhenti. Kalau ada yang ikut menari dengan sembarang tarian dia boleh tunjuklah, tetapi dia mestilah tarian Murut.
Alang Kalawon ialah suatu tarian yang menunjukkan kepahlawanan. Kalawon itu dalam bahasa Murut, Kalawon, dalam bahasa Melayu, pahlawan ataupun wira lah. Pahlawan tadi bila dia pulang, dia akan membawa hasil. Itu sama ada dia yang waktu dia menentang musuh, dia menang, dan bila dia pulang disambut oleh pihak orang kampung dengan suatu tarian, dan kebiasaannya yang akan menarik ialah perempuan. Jadi si Kalawon tadi dia akan menarik dan menunjukkan ketangkasan dia dalam pergerakan dia. Di situ dia perlihatkan satu bagaimana cara mengelak, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara pergerakan dia. Sebenarnya semua ditunjukkan dalam Alang Kalawon. Alang Rapapan ini saya ingat itu papan ini kita sebut lansaran. Lansaran itu sebenarnya diambil dari perkataan lumansar. Lumansar ini maksud dia semua bergerak, membantu, saling membantu. Jadi Alang Rapapan itu dia sambil menghijut papan, sambil bergerak, kemudian dia ditarikkan. Penarik dia itu boleh juga dikatakan Alang Rapapan ini tempat perkenalan, biasanya waktu dulu lah. Paluan gong bukan sahaja sebagai salah satu cabang kebudayaan yang mencakupi persoalan seni, malah alat muzik tradisi ini melambangkan sifat majmuk yang terdapat dalam jati diri etnik Murut Tahol. Rosdi dan rakan-rakannya berjaya memertabatkan seni paluan gong dan budaya tradisi Murut Tahol kepada umum. Namun, dari riak wajah Rosdi masih ada bebanan yang tertanggung di bahunya. Harapan saya kepada generasi-generasi yang akan datang, supaya budaya Murut ini harus dikekalkan, terutamanya budaya buat gong. Memandangkan bahwa hanya satu orang sahaja yang buat gong, kita berharap supaya pihak-pihak pemimpin yang ada sekarang ini dapat membantu. Misalnya satu contoh, Encik Lumbang Bisaya dapat membesarkan dia punya bengkel dan belia-belia kita dilatih untuk buat gong ini. Kebanyakan sekarang ini pemalu-pemalu gong kita yang sudah tua-tua semakin lama semakin berkurangan. Jadi kita berharap ada usaha untuk mana-mana yang tahu tentang paluan gong ini dikekalkan, diajar pada generasi yang baru. Demi memastikan kelestarian seni alat muzik tradisional ini, etnik Murut Tahol perlu melihat kepentingan warisan seni tradisi gong ini mempunyai nilai kesepaduan yang membentuk imej bangsa beridentiti.